Jadi lelaki ini pun memberikan satu jawapan yang kita boleh ambil dalam kehidupan kita. Kita boleh cuba amalkan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan ia menjadi asbab barakah rezeki kita. Dia kata, setiap pendapatan yang aku dapat, ya, secara bulanan ke ataupun mungkin secara dui bulanan ke, rezeki yang aku dapat tu, dia kata, aku akan bahagi 3. Dia akan bahagi 3. Apa dia? Yang pertama, dia akan cukupkan keperluan ahli keluarga dia. Maknanya yang isteri dia perlu, yang anak-anak dia perlu, dia bereskan. Satu. Yang kedua, dia kata, saya akan gunakan duit yang saya ada itu untuk pengurusan kebun saya. Mungkin nak buat pagar ke, nak buat apa nama, parit ke, kan. Dia settlekan. Nombor 2. Dan yang ketiga, para penonton yang dirahmati Allah, ini yang sangat power, yang sangat hebat yang kita nak belajar daripada hadis ini. Orang ini dia memperuntukkan pendapatan bulanan dia itu dengan dia bersedekah. Ini 3 perkara yang dilakukan, yang diceritakan dalam hadis, yang menyebabkan Allah Azza wa Jalla memberkati kebun tanaman dan perniagaan ataupun hasil tanaman yang diusahakan. Jadi kita pakat-pakat amal lah dalam peruntukan bulanan yang kita dapat. Ya, cuba kita jaga 3 perkara ini. Yang pertama, penuhi keperluan isteri dan anak-anak kita. Ya, kita sediakan secukupnya. Yang kedua, jangan lupa bersedekah. Ya, sedekahlah, infaklah. Hari ini banyak program yang kita boleh bersedekah. Ada madrasah tahfiz, ada pusat pengajian warga emas. Apa lagi? Hari ini ada program wakaf air pula yang dilancarkan oleh pihak Yayasan Wakaf Malaysia dengan kerjasama Kementerian Alam Sekitar dan Air. Jadi ini produk-produk wakaf tunai, khususnya wakaf air ini, yang dibuat oleh pihak yang agensi ini untuk memberikan semangat kepada kita untuk berinfak. Dan mudah-mudahan bila makin banyak kita infak, ikhlas kerana Allah, makin banyak Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita rezeki daripada pintu-pintu yang tidak disangka-sangka. Wallahu a'lam. Selagi air itu mengalir, maka mengalirlah rezeki. Ya, betul. Hari ini kekurangan kita, terpaksa kita sebut ini sebagai untuk muhasabah diri kita semua. Kita hari ini, kekurangan kita yang mesti kita atasi segera ialah kita kurang beramal. Kita kurang beramal dengan apa yang kita ada. Ilmu alhamdulillah kita ada. Ilmu ada. Cuma sekarang ni kita nak perkemah sikit. Orang Penang, orang Sek Kedah kata ialah nak perkemah ni ialah nak bagi kita ni beramal dengan apa ilmu yang kita ada. Baik, para penonton rahmati Allah, dalam sebuah riwayat baginda Nabi SAW telah mengisyarat. Nabi telah mengisyaratkan, Nabi kata ada seseorang yang sedang bersenang-senang di dalam syurga. Nabi kata orang ini sedang bersenang-senang, maknanya sedang berbahagia, sedang bergembira di dalam syurga. Kerana apa? Ada satu amalan yang dia buat. Amalan ni kalau saya sebut nampak kecil sangat. Apa? Kerana orang ini mengalihkan satu benda yang melintangi, mengganggu laluan jalan orang lain. Hanya sekadar itu saja. Kalau kita maksudnya di taman kita, di lorong nak masuk kawasan rumah kita tu, ada mungkin tin kosong, ada kayu, ranting ke, kayu ke, paku ke. Ambil paku, ambil kayu tersebut, letak dalam tong sampah ataupun letak tepi. Itu sahaja amalan yang dibuat oleh orang ini yang disebutkan di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang itu masuk syurga dan berbahagia-bahagia, bersenang-senang di dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Sebab perbuatan baik itu. Perbuatan baik itu. Jadi saya sokong sangat apa yang Tuan Haji Omar Abdul Majid sebut tadi, dan kalau boleh pentas tanyalah ustaz pada pagi ini, kita nak ajak masyarakat Malaysia, mari kita jaga alam sekitar kita. Saya tertarik mentor kami, Datuk Seri Dr. Insinyur Zaini Ujang, merupakan Ketua Setiausaha Kementerian Alam Sekitar dan Air. Apa yang beliau buat bersama tim beliau di kementerian ialah beliau membentuk satu pasukan ataupun satu sukarelawan untuk kita membersih sungai-sungai
yang ada di kawasan kita. Apa yang kami buat bersama dengan pasukan ini ialah kita ambil Sungai Langat yang berdekatan dengan UKM Bangi. Ya. Jadi setiap hari Sabtu, setiap hari Ahad ikut jadual, kita turun ramai-ramai pakai baju yang pakai baju yang sewajarnya lah, baju sukan tu lah kan. Pakai kasut boot tu, kemudian bawa plastik ataupun bawa sampah. sampah. Kita turun ke tempat, ke sungai tadi, kita bersihkan. Keluarkan sampah-sampah. Ya, sampah-sampah plastik pun semua tadi kan. Jadi bila kita bersihkan, Masya Allah, cantik jadi sungai kita. Allah. Jadi ini usaha yang dibuat oleh Datuk Seri Dr. Zaini Ujang bersama dengan pasukan beliau. Kita bermula sedikit demi sedikit lah. Jadi ini satu tempat yang kita mampu, ini sajalah. Jadi cuba bayangkan kalau Tuan Haji Omar Abdul Majid tadi di negeri Pahang, pilih satu tempat. Dai Aiman di kawasan Rawang, pilih satu tempat. Ya, saya satu tempat. Jadi Alhamdulillah, saya kira ini budaya yang mesti kita gerakkan dalam masyarakat kita. Jadi harmoni masyarakat kita kalau kita pakat-pakat imarahkan program seperti ini. Wallahualam. Akhirat nanti mereka ini akan diberikan hukuman oleh Allah. Iaitulah pembaca dan penghafaz Al-Quran. Di atas dunia ini, kita kata kita hafaz, kita baca Quran kerana Allah. Tetapi rupa-rupanya di mulut sahaja. Hati bukannya itu. Hati baca Quran, hafaz Quran kerana apa? Kerana mahu glamour, kerana mahu dikenali, kerana mahu masyhur. Rupa-rupanya disebabkan tiada keikhlasan, itulah yang menyebabkan amalan itu tidak dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis ini sebenarnya memberikan satu peringatan kepada kita supaya kita semua ini sentiasa menjaga niat kita. Niat itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu, saudara yang dirahmati Allah, Fudail bin Iyad, beliau memberikan peringatan yang begitu cantik kepada kita.